Selamat sejahtera dan semoga Tuhan memberkati kamu dan kita akan memasuki untuk merenung akan firman di Matius bab 6 ayat 1 sampai 15 di mana tema untuk ayat suci ini ialah Yesus mengajar kita kehidupan saleh di mana kita akan juga menterokai Khobar 26 tentang khobar Tuhan Khotbah 26 John Wesley di mana dia berbicarakan tentang firman Tuhan supaya kami boleh ketahui bagaimana hamba Tuhan yang diguna oleh Tuhan, bagaimana dia mentafsirkan firman ini dan juga bagaimana dia menggalakkan kita untuk kehidupan kita. Mari kita doa untuk bersama. Tuhan Bapa, kami ingin datang kepadamu dan kami ingin berdoa supaya Tuhan membantu kami untuk memahami akan firman Tuhan. Kami juga ingin berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami. Bantu hati kami dapat bertubuh kepada Kristus Yesus. Sentiasa berwaspada apa yang kami buat, apa yang kami hidup. Ampun dosa, di mana mungkin kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, hibur terlalu banyak, dan hilang hati untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Bantu kami jimat-jemat supaya kami lebih tumpu perhatian untuk kasih Tuhan dan orang sekeliling kami. Puji syukur atas nama Tuhan dan juga Tuhan adalah baik. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari Matius bab 6 ayat 1 sampai 15 seperti sedemikian. Tinggallah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika demikian, kamu tidak beroleh upah daripada Bapamu yang di surga. Jadi apabila kamu membeli setrika, janganlah kamu mencium trompet di hadapanmu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah ibadat dan di jalan raya, supaya mereka dipuji orang. Saudara-saudari, kita teruskan membaca Alkitab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi jika engkau membeli setrika, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah setikamu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila engkau berdoa, jangan engkau seperti orang munafik, kerana mereka suka berdoa sambil berdiri di saumaang-saumaang dan di sudut-sudut jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah mendapat ganjaran mereka. Tetapi engkau apabila engkau berdoa masuk ke dalam bilikmu. Dan apabila engkau telah menutup pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi, dia akan memberi ganjaran kepadamu secara terbuka. Jadi saudara-saudari, kita mengelakkan kekurangan yang sia-sia. Tetapi apabila kamu berdoa, janganlah kamu menggunakan perulangan yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Kerana mereka menyangka bahawa mereka akan didengar kerana banyak perkataan mereka. Janganlah kamu menjadi seperti mereka kerana Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Oleh itu, berdoalah dengan cara ini. Tetapi apabila kamu berdoa, janganlah kamu menggunakan perulang yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh kafir. Kerana mereka menyangka bahawa mereka akan didengar kerana banyak perkataan mereka. Janganlah kamu menjadi seperti mereka. Kerana Bapamu telah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh itu, berdoalah dengan cara ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerana jikalau kamu mengampuni orang kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalaulah kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Dalam bab sebelum ini, iaitu bab kelima, Tuhan kita telah menggambarkan agama dalaman dalam pelbagai cabang. Terlihat bagaimana ayat 1 sampai 12 tentang berkobar dengan 8 bahagian. Cuma ayat 13 sampai ke 16 ajar kita bagaimana pengikut Yesus adalah cahaya dan juga terang di dunia ini. Di mana kita teruskan kita lihat bagaimana Yesus Kristus menggenapi Taurat dan kitab Nabi pada ayat 17 sampai 20. Dan dari 21 sampai ke 48, Yesus mengajar kita bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang sekeliling. Bagaimana kita dapat mengelakkan diri dari membunuh orang. Ayat 21 sampai 26. Dari 27 sampai 30, bagaimana janganlah kita berzina. Dan 31 dan 12 tentang perkara perceraian. Dan dari 33 sampai ke 48, Yesus Kristus ajar kita tentang beberapa perkara yang lain. Hasilnya bagaimana kita kasihi orang. Bagaimana kita begitu berwaspada tentang memberi janji kepada orang lain. Ya, cakap ya, betul, cakap betul. Bukan cakap bukan. Kalau lebih dari itu adalah datang daripada iblis. Saudara-saudara kita perlu juga kasih orang yang musuh terhadap kita. Kita hendaklah kasih mereka. Dan marilah kita belajar seperti Tuhan Bapa di surga. Yesus Kristus telah meletakkan di hadapan kita disposisi jiwa yang membentuk Kristianiti yang sebenar. Saudara-saudari kita perlu ada satu tempat. Kita perlu lihat kita punya jiwa adalah untuk membentuk seorang sebagai seorang pengikut Yesus yang sebenar. Kesucian dalaman dan kesucian luar. Kesalehan dalaman dan juga kesalehan luar. Perangai dalaman yang tergantung dalam kesucian tanpa mana tiada seorang pun akan melihat Tuhan. Perasaan-perasaan yang apabila mengalir dari sumber yang sepatutnya. Dan iman yang hidup kepada Tuhan melalui Kristus Yesus secara intrinsik dan pada asasnya baik dan diterima oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari, Yesus Kristus meneruskan untuk menunjukkan dalam bab ini sebagaimana untuk tindakan kita juga, walaupun yang tidak penting dalam sifat mereka sendiri, boleh dijadikan suci dan baik dan diterima oleh Tuhan. Dan niat yang murni dan suci. Apa sahaja yang dilakukan tanpa ini, Yesus Kristus mengistiharkan secara meluas dan menilai di hadapan Tuhan. Sebaliknya apa-apa kerja luaran yang dikudus kepada Tuhan, ia adalah dalam pandangannya sangat berharga. Jadi tindakan dibuat oleh hati yang suci. Dibuat oleh niat yang suci. Saudara-saudara, marilah kita balik kepada pangkuan Tuhan. Apabila kita membantu orang, apabila kita bertutur, apabila kita melayani di gereja, di keluarga, dan di masyarakat, adakah kita ada satu hati yang betul-betul kasih terhadap Tuhan dan orang sekelilingnya? Bukan secara luaran, bukan secara perkataan, tetapi dari segi semangat dan juga intipatinya. Saudara-saudara, jenis-jenis tindakan agama yang keperluannya yang murni ini tidak ditunjukkan pertama berkenaan dengan tindakan yang biasa dianggap sebagai tindakan agama. Dan memang demikian apabila dilakukan dengan niat yang betul. Sebagian daripada ia biasa disebut sebagai kerja-kerja kesalehan. Yang lainnya kerja-kerja amal atau belas kasihan. Dari kerja kesalehan dan kerja belas kasihan kedua ini penting. Daripada jenis yang kedua, dia secara khusus menyebut pemberian sedekah. Apabila kita kata belas kasihan kerja-kerja amal, daripada yang pertama adalah doa dan puasa. Tetapi arahan yang diberikan ini bersama-sama boleh digunakan untuk setiap kerja, sama ada amal atau belas kasihan. Jadi di dalam ayat 1 sampai 15 menyentuh 3 perkara. Yang pertama adalah mengenai doa. Yang kedua mengenai puasa. Yang ketiga kita sentuh tentang beli sedekah. Iaitu membantu mereka yang amat memerlukan. Itu adalah kerja-kerja belas kasihan. Seorang yang saleh dan kasih Tuhan bukan saja menyembah Tuhan, itu sangat penting. Tetapi juga membantu orang yang memerlukan.
Jadi apabila kita buat kerja-kerja belas kasihan, di sini Yesus ajar kita, berhati-hatilah supaya kamu tidak melakukan amal kebajikan di hadapan orang untuk dilihat oleh mereka. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu yang di surga. Supaya kamu tidak melakukan amal kebajikan kamu. Pertama, berkenaan dengan keras kerja-kerja belas kasihan, berhati-hati. Karena supaya kamu tidak melakukan amal kebajikan di hadapan orang untuk dilihat oleh mereka. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu di surga. Supaya kamu tidak melakukan amal kebajikan kamu untuk asyik-asyik saja, untuk action-action saja, untuk melakon saja. Saudara-saudari tetapi adalah dari hati yang murni. Walaupun hanya ini hanya yang dinamakan, namun setiap kerja amal termasuk setiap perkara yang kita beli atau ucapkan atau lakukan di mana jiran kita boleh mendapat manfaat, di mana orang lain boleh menerima sebarang kelebihan, sama ada dalam tubuh atau jiwanya. Walaupun hanya ini yang dinamakan, namun setiap kerja amal termasuk. Setiap perkara yang kita beli atau ucapkan atau lakukan, di mana jiran kita boleh mendapat manfaat, di mana orang lain boleh menerima sebarang kelebihan, sama ada dalam tubuh atau jiwanya. Membeli makan kepada yang lapar, membeli pakaian kepada yang telanjang, melayan atau membantu orang asing, melawat mereka yang sakit atau di penjara, menghiburkan mereka yang sedih, mengajar mereka yang tidak tahu, mentegur yang jahat, menggalakkan dan memberi semangat kepada orang yang membuat baik. Dan jikalau ada kerja belas kasihan yang lain, bersama-sama termasuk dalam arahan ini. Berhati-hati agar kamu tidak melakukan sedekahmu di hadapan orang untuk dilihat oleh mereka. Perkara yang dilalang di sini bukanlah semata-mata berbuat baik di hadapan orang. Keadaan ini sahaja bahwa orang lain melihat apa yang kita lakukan tidak menjadikan tindakan itu lebih buruk atau lebih baik. Tetapi mereka melakukannya di hadapan orang untuk dilihat oleh mereka dengan pandangan ini dari niat ini sahaja. Saya katakan hanya dari niat ini. Kerana ini mungkin dalam beberapa kes. Menjadi sebahagian daripada niat kita, kita mungkin melancar akan agar sebahagian daripada tindak kita dapat dilihat. Namun yang masih boleh diterima oleh Tuhan. Tidak mungkin meniat agar cahaya kita bersinar di hadapan manusia. Apabila hati nurani kita bersaksi dalam Roh Kudus. Bahwa matlamat utama kita dalam melancang agar mereka melihat perbuatan baik kita adalah supaya mereka memuliakan Bapa kita di surga. Tetapi berhati-hati agar kamu tidak melakukan perkara sekecil-kecilnya dengan tujuan untuk kemuliaan diri sendiri. Berhati-hatilah agar perhatian terhadap pujian manusia tidak ada tempat sama sekali dalam kerja-kerja amal kamu. Jikalau kamu mencari kemuliaan diri sendiri, jikalau kamu mempunyai rancangan untuk mendapatkan penghormatan yang datang daripada manusia, apa saja yang dilakukan dengan pandangan ini tidak bernilai. Dia tidak dilakukan kepada Tuhan. Dia tidak menerimanya. Kamu tidak mempunyai ganjaran untuk ini daripada Bapa kita yang di surga. Oleh itu, apabila engkau memberi sedekah, jangan mencium trompet di hadapanmu. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Di sinagog-sinagog, yaitu tempat orang Yahudi berkumpul untuk mendengar firman. Dan di jalan-jalan raya, supaya mereka dipuji oleh orang ramai. Perkataan sinagog di sini tidak bermaksud tempat ibadat. Ke mana-mana tempat awan seperti pasar atau tempat pertukaran. Ia adalah perkara biasa di kalangan orang Yahudi yang melupakan orang yang mempunyai kekayaan yang besar, terutama di kalangan orang Farisi, untuk menyebarkan trompet dibunyikan di hadapan mereka di bahagian-bahagian awan bandar yang paling ramai apabila mereka hendak memberi sedekah yang besar. Alasan yang diberi untuk ini adalah untuk memanggil orang miskin bersama-sama untuk menerimanya, tetapi reka bentuk sebenar supaya mereka boleh mendapat pujian daripada manusia. Tetapi jangan engkau seperti mereka. Jangan engkau mengibatkan trompet dibunyikan di hadapanmu. Dan tunjuk-tunjuk dalam berbuat baik. Tunjukkan kehormatan kepada kehormatan yang datang dari Tuhan saja. Mereka mencari pujian manusia telah mendapat ganjaran mereka. Mereka tidak dapat mendapat pujian daripada Tuhan. Tetapi apabila engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ini adalah ungkapan beribahasa yang bermaksud lakukan dengan cara serahsia mungkin, serahsia yang sesuai dengan melakukan sama sekali. Kerana ia tidak boleh ditinggalkan. Jangan abaikan peluang untuk berbuat baik sama cara rahsia atau terbuka.
dan dengan melakukannya dengan cara yang paling berkesan. Saudara-saudari, bila untuk mentendahkan perbuatan baik, kerana di sini juga terdapat kecuali yang perlu dibuat. Apabila anda benar-benar yakin dalam fikiran anda sendiri, bahawa dan dengan tidak menyembunyikan kebaikan yang dilakukan sama ada anda sendiri akan mendapat melakukan atau orang lain akan terdorong untuk melakukannya. Lebih banyak kelebihan. Maka anda tidak perlu menyembunyikan. Ya, pada masa itu, biarlah cahaya anda muncul dan bersinar kepada semua yang berada di dalam rumah. Tetapi melainkan di mana kemuliaan Tuhan dan kebaikan umat manusia mewajibkan anda sebaliknya bertindaklah dengan cara selasiah dan tidak diperhatikan sebagaimana yang dibenarkan oleh sifat perkara itu. Supaya sedih kamu tersembunyi dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi, dia akan memberi ganjaran kepada kamu secara terbuka. Mungkin dalam dunia sekarang, contoh mengenai itu tercatat dalam semua zaman. Tetapi pasti dalam dunia yang akan datang di hadapan perhimpunan umum manusia dan malaikat. Saudara-saudari, pada hari ini, membeli persepuluhan menjadi satu contoh hidup yang sangat perlu diteranai. Sebab banyak orang yang tidak membeli persepuluhan. Sampai orang, kalau ikut perkataan kitab dalam malaikat, kita manusia jemaat Tuhan sudah mencuri wang Tuhan. Apa yang kita perlu sembah Tuhan, kita tidak sembah. Saudara-saudara, untuk saya adalah cabaran. Untuk kamu juga cabaran. Tetapi marilah kita menduduk kepada firman Tuhan. Apabila saya membeli, saya menulis nama saya supaya boleh menjadi contoh, memberi galakan walaupun kita tidak bukan orang yang sangat berada, tetapi kita belajar mengikuti firman Tuhan, tidak membeli persepuluhan, tidak membeli kepada mereka memerlukan, untuk menyokong pelayanan, untuk membantu mereka memerlukan. Ini semua adalah teladan yang baik. Kita bukan untuk sekadar untuk membuat tiup-tiup yang besar supaya orang tahu kita sangat saleh, bukan. Tetapi kita buat semua ini supaya semua orang boleh belajar, boleh menterantani daripada contoh pastor, boleh belajar daripada contoh jemaat, supaya kita boleh galak sama satu sama lain, supaya firman Tuhan boleh dilaksanakan. Saudara-saudari, hari ini puasa juga sangat kurang, doa juga sangat kurang. Apabila kamu belajar soal doa dan puasa, kita boleh galak, boleh kongsi kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan syukur, dan kami ingin menyerap masa dan juga hadapan kepada kamu, Tuhan, supaya Engkau boleh mempimpin dalam jiwa kami dalam perkara doa, puasa dan memberi sedekah, supaya jiwa kami tahu sensitif peka terhadap pimpinan Tuhan, sama ada rahsia yang boleh ataupun buat dia terbuka seperti cahaya dan terang untuk dunia ini. Semua Tuhan menjadi khidmat. Semoga Tuhan pimpin kami dan kehidupan yang penuh dengan dinamik ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkatimu dan sekeluarga.